kita memberikan perhatian berkenaan tentang isu pengasingan kendiri ataupun kuarantin kendiri dan juga isolasi di rumah khususnya bagi mereka disahkan positif ataupun kontak rapat. Jadi untuk memberikan lebih pemahaman kepada warga masyarakat yang sama ada belum lagi ataupun sedang melaluinya sekarang, kita bersama secara maya di talian pagi ini. Selamat pagi, Assalamualaikum, Datin Dr. Nazrila Hairiza Nasir yang merupakan pakar perunding perubatan keluarga dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat pagi, Datin. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dan Ismail. Baik, Datin, dalam peralihan kita dari pandemik ke endemik ini, jadi dari segi pengendalian kes bagi mereka yang disahkan positif dan boleh berisolasi di rumah, dan kita dapat lihat dari segi peningkatan itu juga masih lagi berlaku. Apa antara persediaan awal yang Datin boleh kongsikan dengan para penonton tentang info penting bagi mereka yang memerlukan ataupun menjalankan isolasi di rumah? Okey, yang antara yang penting ialah bila kita kena lihat gejala kita semasa kita mendapat jangkitan COVID-19. Adakah kita tidak bergejala langsung, kita rasa sihat, ataupun kita mempunyai gejala-gejala sedikit seperti sakit tekak, batuk yang sikit, mungkin sakit-sakit badan. Kalau begitu, anda adalah di antara kategori 1, iaitu tahap 1 yang tanpa gejala, atau tahap 2A yang gejala ringan. Jikalau gejala ringan, anda boleh duduk di rumah dan memantau keadaan sendiri. Apa yang perlu dipantau ialah melihat keadaan kita. Adakah kita menjadi demam yang teruk dan berpanjangan? Adakah kita muntah dan muntah itu berterusan banyak kali? Atau adakah kita terasa letih, terlampau letih, tak larat nak bangun, nak tidur saja? Ini merupakan antara perkara yang kita perlu pantau dan lihat. Bila kita dah mula rasa sesak nafas, atau sakit dada, itu merupakan gejala yang agak berat yang memerlukan kita perlu pergi untuk mendapatkan rawatan segera ke fasiliti kesihatan yang terdekat. Oleh itu antara perkara yang patut kita pantau lah bila kita lihat diri kita sendiri. Kita juga mungkin menjadi ibu bapa dan melihat anak-anak kecil kita kan. Jadi untuk anak-anak, mereka mungkin tidak dapat komplain, tidak dapat mengatakan mereka tidak berapa sihat dan apa yang rasa kurang selesa bagi mereka. Jadi kita lihat keadaan mereka. Adakah mereka aktif seperti biasa? Adakah mereka ni tak nak makan langsung, tak boleh nak minum, buang air kecil pun berkurangan, nampak nak tidur saja, diam saja? Itu merupakan tanda-tanda amaran yang kita mesti perlu membawa terus ke berjumpa dengan doktor segera. Kita juga mungkin ada mereka yang warga emas di rumah. Dan kadang-kadang orang tua kita ni, dia orang tak nak banyak komplain, takut menyusahkan anak-anak. Jadi inilah antara perkara yang kita lagilah kena berwaspada. Lihat keadaan mereka. Tengok kalau mak tu asyik tidur aja, kenapa mak? Cuba bangun, cuba jalan. Kalau nampak dia orang jalan, nampak dia orang macam mengah, sesak nafas, itu dah menjadi tanda amaran. Jadi kita kena lihat mereka tak nak makan langsung, keadaan mereka. Makanlah sikit, tak nak, tak boleh. Dia kata tak boleh makan langsung. Itu merupakan gejala yang lebih berat. Itu kita kena pergi. Itu antara perkara yang kita perlu pantau lah masa kita berisolasi di rumah. Okey. Datin Doktor, apakah antara perkara-perkara penting ataupun penyediaan perkara-perkara asas yang perlu dilakukan untuk bersedia dalam proses isolasi di rumah dan juga untuk menghabiskan proses isolasi di rumah, Datin Doktor? Okey, kalau ada kita sekarang ni, kalau kita belum menerima jangkitan lagi, kalau air baik ada suhu penyukat suhu badan, termometer, untuk kita tahu sama ada kita demam, berapa tinggi demam kita. Kalau boleh dapatkan pulse oximeter, kerana elok untuk kita pantau paras oksigen kita dalam tubuh. Bila mendapat jangkitan hari-hari atau 2 kali sehari, pantaulah
tahap oksigen, di mana pulse oximeter kurang daripada 95 adalah perlu mendapatkan rawatan segera. Pastikan air, makanan ada di rumah. Ya, kalau orang dalam bilik tu asuransi air mencukupi sebab dia kena minum air dengan kerap. Ya, makanan yang ada. Ya, dan jikalau kita dalam dalam satu rumah yang mereka ada yang diisolasi, pastikan bila kita berinteraksi dengan mereka, kita juga memakai pelitup muka. Ya, boleh buka, lihat keadaan mereka bagaimana, tapi jarak lebih daripada 1 meter, ya, dan lihat keadaan mereka bagaimana. Pastikan pengudaraan elok, buka tingkap, biar cahaya dan udara ada, ya, dan itu adalah antara perkara yang perlu kita pastikan sebelum masa kita menjalani isolasi di rumah. Datin Doktor, dari aspek sistem sokongan, terutamanya bagi mereka yang menjalani pengasingan di rumah seorang diri, dapat pula kalau tinggal di kondominium yang tak boleh keluar masuk sesuka hati, bagaimana peranan ahli keluarga ataupun rakan-rakan yang sentiasa setiap hari boleh telefon ataupun hantar sistem pesanan ringkas untuk mengetahui bagaimana keadaan anda, nak makanan apa-apa ke, bagaimana boleh dilalui situasi ini dengan selesa mungkin untuk mereka yang menjalani pengasingan di rumah? Okey, jikalau anda seseorang diri di rumah, adalah sangat penting untuk mendapatkan sokongan daripada keluarga dan kawan-kawan yang terdekat. Hubungi mereka beberapa kali sehari. Ya, jangan duduk dan diam di situ. Dan kawan-kawan dan ahli-ahli keluarga yang lain selalu cuba menghubungi mereka pagi, tengah hari, petang dan malam untuk pastikan mereka ni sihat. Kalau boleh gunakan WhatsApp call ke, video call ke, supaya kita dapat lihat keadaan mereka. Yang penting yang saya lupa cakap tadi ialah jikalau menjalani isolasi di rumah, kita bila mendapat positif, dapat HSO, kita juga akan mendapatkan perkara-perkara yang perlu dilakukan. Dan bila kita tekan itu di MySejahtera, kita akan dapat home assessment tool atau soalan-soalan yang diperlukan untuk kita menilai diri kita semasa kita berada di rumah. Lakukan home assessment tool itu 2 kali sehari. Itu adalah sangat penting kerana anda bukannya seorang di rumah. Kami memantau anda melalui virtual CAC atau VCAC, di mana kami lihat apakah gejala-gejala yang anda hadapi. Jikalau anda menghadapi gejala yang agak berat, kami akan membuatkan call, sama ada robocall ataupun SMS, ataupun jika agak sangat-sangat berat, kami akan menelpon anda untuk melihat apakah keadaan sekarang supaya anda terus pergi ke mendapatkan rawatan. Okey, Datin Doktor, berkenaan tentang self-medication, khususnya pembelian ubat-ubat over the counter seperti loratadine, paracetamol dan juga beberapa ubat-ubatan yang kebiasaannya dijual di farmasi-farmasi, apakah boleh diambil sendiri dan juga boleh untuk kita prescribe sendiri untuk memastikan agar dalam tempoh mungkin 5 hingga 7 hari itu kita mempunyai ubat-ubatan yang tersedia untuk proses isolasi kita? Ya, memang boleh, ya, jikalau kita mempunyai kalau kita demam, kalau kita rasa kita demam, kita boleh mengambil paracetamol. Jadi ubat-ubatan merupakan salah satu perkara yang mungkin boleh kita simpan di rumah. Ubat seperti ubat batuk, ya, ubat demam, paracetamol, mungkin loratadine, ubat selsema, ya. Tetapi ubat-ubat over the counter OTC memang boleh kita ambil mengikut apa yang telah disarankan. Jangan ambil lebih banyak daripada itu, ya. Kalau suruh makan paracetamol 3 kali sehari, jangan makan sampai 5 hingga 6 kali sehari. Itu adalah berbahaya. Jadi kita kena mengikut apa yang telah disarankan cara pengambilan. Jadi baca baik-baik, bertanya farmasi betul-betul macam mana hendak mengambil ubat-ubat tersebut. Saranan Datin Doktor juga, sekiranya selepas hari ke-5, ke-6, ke-7 HSO pengasingan di rumah ini, simptom itu menjadi semakin berat. Kita tahu selepas 7 hari mungkin ramai yang gelisah untuk keluar, tetapi simptom itu tidak kebah kalau kita boleh gunakan terma tersebut. Nasihat Datin Doktor bagaimana? Sebenarnya kalau dah demam itu dah lebih pada 2 hari, ya.
dan rasa letih, rasa lesu, rasa tak boleh nak makan dan sebagainya, perlu terus pergi ke CAC. Yang berhampiran. Tapi jikalau kita rasa kita lebih rasa tak larat betul, rasa kita tahu badan kita sendiri, kita boleh lihat keadaan anak kita atau mak kita kan. Jikalau kita rasa ia adalah satu kecemasan, pergi terus ke Jabatan Kecemasan untuk mendapatkan rawatan. Jangan tunggulah. Dan oleh itu yang saya katakan tadi, pantau 2 kali sehari melalui HCT, tengok keadaan kita sendiri. Dan kadang-kadang perkara ini boleh berlaku dengan, mungkin kita rasa elok je pagi, tengah hari dah rasa lain. Oleh itu pergi ke CAC yang berdekatan atau ke Jabatan Kecemasan juga jikalau CAC, kalau sudah lepas waktu CAC. Okey, Datin Doktor, juga berkenaan tentang kalau kita lihat sekarang ini kita digalakkan untuk mengambil ujian RTK ataupun ujian pengesanan kendiri berbanding PCR, dan juga kalau sudah negatif dan juga sudah habis tempoh itu tidak perlu lagi mengambil ujian PCR dan sebagainya. Apakah mungkin penjelasan yang lebih terperinci berkenaan sama ada untuk mengambil PCR ataupun tidak bagi mereka yang ingin menghabiskan tempoh isolasi tersebut? Kalau kita dah ambil RTK atau PCR pada kali pertama, walaupun RTK dan ianya positif, kita kena menganggap diri kita sebagai positif. Dan selepas itu, sepatutnya selepas 5 hari atau 7 hari menjalani isolasi di rumah, anda sebenarnya dan sihat dan tiada apa-apa gejala lagi, tidak perlu lagi menjalani apa-apa test. Sebab dengan lebih-lebih lagi dengan varian Omicron ini, kita tahu bahawa selepas 3 hari, 4 hari dan sebagainya, dan makin lama selepas 5 hari lagilah kurangnya infectivity itu berlaku. Dan kita memang dah positif dah, dan selepas 7 hari memang risiko untuk transmisi COVID kepada orang lain tu hampir tiada. Jadi kita tak perlu lagi itu, sebab sekarang ni kita tak sarankan lagi untuk menjalani apa-apa lagi ujian selepas kita dah tahu kita positif. Begitu juga dengan PCR. PCR ni sebab dia boleh detect virus yang dah mati pun. Jadi kan sampai kadang-kadang sampai 2-3 minggu, 1 bulan pun kita boleh jadi lagi positif dengan PCR tu tapi tak bermakna bahawa kita positif dah. Perkara tu dah habis dah, dia sebab dia sangat sensitif. Jadi itu yang kita tak perlu untuk jalankan lagi lah ujian selepas waktu isolasi. Datin Doktor, saranan Datin Doktor bagi mereka yang belum lagi mendapatkan dan boleh mendapatkan suntikan dos penggalak, bagaimana ini membantu dalam kita beralih dari fasa daripada pandemik ke endemik ini, kerana masih ada lagi yang ragu-ragu untuk mengambil suntikan penggalak? Sangat-sangat saya begitu suka bahawa Zaliha tanya soalan tersebut sebab dos penggalak ini adalah sangat-sangat penting. Kita tahu bahawa kita sudah komplit, sudah lengkap vaksinasi pada dos 1 dan dos 2. Tetapi dengan adanya kajian dan sebagainya, imunisasi kita walaupun kita dah lengkap, ia mula berkurang dan ia tidak dapat menampung dengan varian-varian yang akan datang. Dengan adanya booster ini, dos penggalak ini, ia meningkatkan balik imuniti kita pada tahap yang tinggi untuk melawan penyakit COVID, untuk menyediakan badan kita melawan penyakit COVID-19 ini. Oleh itu adalah sangat-sangat penting untuk mengambil booster. Dan jikalau kita lihat sekarang, kebanyakan mereka yang teruk mendapat jangkitan yang teruk di hospital adalah mereka yang tak ada langsung mendapat vaksinasi atau tak lengkap vaksinasi atau tidak mengambil booster. Jadi mereka yang mengambil booster bukannya tidak boleh mendapat jangkitan, risikonya adalah lebih rendah daripada mereka, sangat-sangat lebih rendah daripada mereka yang tidak mendapat booster. Satu lagi yang saya ingin cakapkan di sini saya terlupa tadi, kebanyakan mereka yang mendapat penyakit yang teruk ini juga adalah mereka yang mempunyai komorbid, yang mempunyai penyakit-penyakit lain seperti darah tinggi, kencing manis, sakit jantung. Oleh itu, kita bukan saja perlu mendapatkan booster tetapi juga perlu menjaga kesihatan kita. Pastikan ubat kita untuk darah tinggi, kencing manis, ubat lain tu jangan tinggal. Mereka yang isolasi di rumah ni jangan tinggal ubat.
Ya, jangan fikirkan saya dah sakit COVID, saya tak boleh makan, saya tak payah dah makan ubat darah tinggi saya, kecemasan saya. Itu sangat bahaya. Ya, dia kena jaga, pastikan darah tinggi, kecemasan semua terkawal. InsyaAllah insyaAllah akan segera sembuh. Baik. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Datin Dr. Nazlia berkenan bersama dengan kami, khususnya berkaitan tentang isu isolasi di rumah dan juga pentingnya mengambil kira tentang isolasi di rumah. Terima kasih Datin Dr. bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih.